Assalamualaikum, saya Muhammad Rizwan Dot. Terima kasih Sabius sama bagi peluang lah. Cuma saya ni ditugaskan untuk jaga biologi hutan. Dia sebut biologi ni dia benda hidup lah. Apa saja yang ada dalam hutan. Cuma saja tadi Ustaz cakap ayat room tu pun dia sebut Aidin Nas. Tak sebut jin ke apa semua. Tapi semua orang maklum dalam hutan ni ada jin. Kan ada maksud lain Tapi maksud jin saya. tak tebang pokok. Yalah, itulah. Cumanya bila kita ni kita warga Putandan ni selalu keluar masuk hutan kan. Jadi kadang-kadang ikut yang saya dipahamkan, kadang-kadang mereka tu ada dalam kawasan tu. Kita kadang terpijak dia kan, ataupun membuatkan dia marah lah kan. Dia marah kita, jadi mungkin ada kadang-kadang orang kata balik dia kena dan macam-macam lah. Jadi mungkin Sabiul sama boleh bagi nasihat lah. Bila kita nak masuk hutan ni, ataupun kita tahu sebab dalam dunia ni bukan sahaja manusia ada makhluk-makhluk lain. Innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Dia nampak kita tak nampak dia. Kan? Terima kasih. Terima kasih banyak. Ia salah satu perkara yang wajib untuk kita percaya. Bukan kita saja yang menghuni di dunia ni. Alam. Di samping makhluk-makhluk Tuhan yang boleh kita nampak, ada di sana makhluk-makhluk Tuhan yang kita tidak nampak. Antaranya yang besar ialah komuniti jin yang wujud. Dan Al-Quran ada surah jin menceritakan mereka ni, kehidupan mereka. Dan seperti mana Nabi itu risalahnya itu untuk manusia, dia juga untuk jin. Kan? Dan kadang-kadang Allah bukan saja berbicara pada manusia, ia berbicara pada jin. Ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Wahai sekalian manusia dan jin. Jadi bicaraan tentang manusia, jin, bahawa tanda mereka itu wujud. Dan mereka wujud dengan kewajipan-kewajipan mereka seperti mana kita ada kewajipan-kewajipan kita. Cumanya beda mereka dengan kita ialah kita tak nampak mereka. Walaupun dari segi keistimewaan kita telah mendominasikan dunia ni. Kerana kita, fizikal kita bergerak dan apa yang muncul dalam alam ini daripada pokok dan seumpamanya makanan didominasi oleh manusia. Jin mempunyai satu dimensi dia yang tersendiri. Mungkin pada satu tempat yang kecil boleh dihuni oleh beribu jin. Kerana itu dimensi yang berbeza. Tuan-tuan mungkin belajar di dalam fizik tentang hukum hakam ataupun tentang prinsip-prinsip space. Dan space ini dia ada yang dimensi yang berbeza. Mungkin tentang satu ruang itu, space ini adalah sesuatu yang space dan time ini ada suatu hukum yang sangat hebat. Kan? Masa yang keanjalan hukum bagi kita dan keanjalan hukum bagi mereka. Begitu juga keanjalan tempat yang mungkin tempat itu sempit bagi kita, luas bagi yang lain. Dan mungkin apa yang kita nampak, pokok yang mereka nampak pada alam mereka lain. Dan itu adalah sesuatu yang tak pelik. Saya sedikit detailkan benda ni. Kerana ada penonton ni, dia ambil gambar saya ni. Kadang-kadang dia daripada berbagai latar. Sebahagian mereka mungkin tak percaya hal-hal yang seperti ini. Tapi saya nak supaya mereka dapat. Kerana benda yang tidak nampak pada mata ni telah tidak bererti ia tidak wujud. Kita dahulu orang tidak tahu pun tentang kewujudan gelombang. Yang hari ini gelombang telah digunakan dengan berbagai begitu luas. So saya kata kalau dahulu ada orang boleh bercakap dengan handphone ni dengan orang di Mekah ataupun di Brazil ataupun di mana, itu mengalahkan ahli sihir. Bomoh pun tak boleh buat. Kan? Jin pun pening kalau tengok, lagi canggih manusia.
Kan kita tak tahu tentang beta, gamma dan seumpamanya. Dan juga nukleus yang tentang atom umpamanya, atom umpamanya. Dan pecahan-pecahan dalam atom yang mungkin tak ada molekul-molekul yang halus yang tak dinampak di mata. Dan ini semua adalah menunjukkan kewujudan alam jauh lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Begitu itqan Tuhan di dalam penciptaan sehingga tak tergambar oleh kita. Bukan saja kita tak tergambar pada yang orang lain, kita tak tergambar apa yang ada pada jasad kita sendiri. Apa molekul yang ada, apa yang ada dalam plasma darah kita, apa yang ada di dalam darah putih kita, apa ada pada hemoglobin kita. Dan banyak hal-hal yang seperti ini yang penciptaan Allah mendahului, yang merentasi andaian kita. So tak pelik kalau kita bicara tentang kewujudan jin. Itu saya nak bagi point tu. Jadi jin tu wujud dengan dia sendiri. Oleh kerana dia wujud, dia bermasyarakat, kadang-kadang ada masanya dia macam bertindan dengan kita. Kita pergi ke tempat dia, kita macam mengganggu dia. Bila kita mengganggu dia, kadang-kala dia bertindak di atas gangguan itu. Kadang-kala dia bertindak. Tapi dia bukanlah begitu dominan. Kalau tidak, jin dah lama hasut kita yang duduk dalam bilik ni. Ataupun jin dah telah lama bagi kita histeria. Kadang-kadang ini saya kurang berminat kadang-kadang nak terlalu berlebihan bincang hal ni, kerana masyarakat Melayu ni dia kadang-kadang suka exaggerate benda-benda yang seperti ini. Akhirnya semua benda, sakit perut hantu, sakit kepala pelesit, semua tak ada apa. Sehingga jin heran, aku tak buat apa pun. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat. Semua dibabitkan apa, padahal kami tak buat kan. Bomoh semua tuduh jin kan. Orang kena kanser jin semua. So saya tak mau berlaku exaggeration yang seperti itu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh deny tentang kewujudan jin. Ia dinaskan dalam Quran dan Sunnah. Dan kita pun sebut dalam bacaan Allah ajar pagi-pagi baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Dia diajar. Jadi bila kita pergi ke tempat dia, maka kita disuruh untuk membaca bismillah, membaca supaya kita sebelum kita membaling benda yang tajam dan seumpamanya, kerana mudah-mudahan dengan bacaan itu dia berada pada alam, pada dimensi yang lain. So mungkin manusia ni jahat manusia ni, kita baca ayat Quran buat gelak gitu ya. Tapi Allah jadikan oleh kerana dia pada alam yang dimensinya lain, kalau ayat Al-Quran tu mengenai kejahatannya, dia menyakitkan dia. So dia dapat ditangkis, kerana itu rahmat Allah pada kita. Kerana kita tak nampak dia, Allah jadikan kita boleh tangkis dia dengan bacaan-bacaan. Sebab itu disuruh bila kita pergi ke tempat-tempat hutan yang seperti itu, tempat yang kita baru, untuk kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Itu termasuk daripada kejahatan jin, binatang-binatang yang lain. So kita pergi dengan ada disiplin. So kita bila nak masuk hutan, kita baca bismillah, kita baca ayatul kursi, kita baca bacaan-bacaan yang boleh untuk menjadi hasan, menjadi pelindung kita daripada dia. Kerana kita tak nampak dia. Kalau lebah mungkin kita boleh pakai pakaian supaya dia tak gigit kita. Nyamuk mungkin kita boleh bawa benda-benda yang lain. Tapi kita tak nampak haiwan makhluk yang seperti ini. Allah ajar kita bacaan-bacaan. Dan kita diajar jangan macam tulang umpamanya. Jangan kita beristinja dengan tulang ataupun membuang air panas dalam lubang, kencing pada benda-benda yang menjadi makanan dia, supaya ada penghormatan. That is very important untuk kita dalam kehidupan ini. You have to respect. Jangan begitu selfish. Orang nak hidup awak saja. Hormati, ada kehidupan lain. Macam kita tak bunuh semua benda, ada yang ni binatang ni makan. Kita tengok ada kulat ni, jangan kau ada haiwan ni makan. Kita masuk dalam hutan, kita hormat. Ada pokok tertentu, tak pasal-pasal kita tebang sana, tebang sini. Kita bawa parang kita, apa saja pokok yang ada, kita potong buang. Ada orang tabiat begitu. Agama dia larang. Sehingga di dalam peperangan, dia tak bagi potong pokok-pokok yang tak terlibat. Perang tu. This is very
halusnya budi bicara, budi yang nak kesantunan yang hendak diterapkan dalam agama. Cuma kita gagal sebagai Muslim. So bila kita pergi, kita tahu ada manusia, ada jin. Tempat seperti itu kan ada jin. Jin duduk di hutan dan tidak semesti di hutan, di tempat lain pun dia ada. So kita masuk, kita baca dengan bacaan yang baik. Bacaan-bacaan yang melindungi kita, baca ayatul kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu binnas. Dan ini kita pesan juga kepada budak-budak kita. Daripada dia duk buat khurafat karut, minta izin anak cucu tumpang nak masuk sat hutan. Kita tak minta izin kat dia macam tu lah. Itu dah karut lah. Kanu rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Quran kata, dulu ada lelaki-lelaki daripada manusia yang meminta lindung dengan lelaki-lelaki daripada jin, lalu menambahkan lagi kejahatan jin-jin itu. Itu disebut dalam Quran. So kita elakkanlah hal yang seperti itu. Tanya pasal jin tu, jin. Betul kawan cerita tu, jin ni kalau kita pergi mana-mana, masuk hutan ke mana-mana ke, salah pijak ke, salah langgar ke, kita tak sengaja tapi dia balas betul-betul ke tu? Kadang-kadang hal itu boleh berlaku. Ia boleh berlaku. Maka ada larangan Nabi daripada untuk kita campakkan benda yang tajam, mengotorkan tulang dan seumpamanya. Kadang-kadang ia boleh berlaku. Ada dalam hadis Ammar, bagaimana Ammar dia pergi ambil air, kemudian bertemu dengan jin. Ada dalam riwayat Abu Hurairah juga bertemu dengan jin ketika dia menjaga tamar yang diminta oleh Nabi SAW untuk jaga. Banyak, dan Nabi SAW dalam surah Al-Jin, dalam surah Ahqaf juga menceritakan tentang jin, pertemuan dengan jin. Adakah jin ni kadang-kadang boleh menyakitkan manusia? Kadang-kadang dia boleh menyakitkan. Sebab tu ada doa minta lindung bukan saja daripada manusia, juga minta lindung daripada jin. Ia boleh berlaku. Macam saya kata tadi, ia boleh berlaku. Maka kita minta jauh daripada kejahatan manusia dan jin. Kan? Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Daripada bisikan syaitan, daripada kehadiran syaitan. Dan syaitan adalah jin yang kafir, yang jahat. Jadi jin ni bukanlah semua jin itu jahat. Ada jin yang baik. Ada orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, tak ada lah. Itu palsu hadis tu. Sejahat-jahat manusia menjahat pada jin lagi pun ada. Jin pun tak terbilang manusia buat jahat tu. Jadi, tapi yang pentingnya ialah kadang-kadang jin bertindak kepada manusia apabila menyakitkan dia. Cuma oleh kerana manusia ni bila jin dia bertindak pada dimensi dia. So kadang-kadang kita tak ada solution. Solution dia kerana dia tu alamnya macam spiritual sedikit, maka solution dia hampir begitulah. Kadang-kadang manusia bila jin ni dia masuk, dia boleh rasuk manusia umpamanya. Sebab tu majoriti ahli sunnah berpendapat jin boleh menyebabkan manusia kerasukan, kan? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzina yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri pada hari kiamat melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan. Daripada maksudnya masru' sara, yakni dia kerasukan syaitan. Maksud syaitan boleh rasuk orang. Tak pelik kalau masuk hutan tiba-tiba jadi lupa. Tak boleh. Tapi ia sangat bergantung pada kekuatan spiritual individu. Dan manusia ni Tuhan jadikan dia, kalau dia terlalu sangat, apa saja yang ekstrim menyebabkan kita beyond kita punya our control. Semua yang ekstrim. Terlalu ekstrim sedih akan menyebabkan manusia hilang
kontrol diri dia. Terlalu ekstrim takut juga demikian. Terlalu ekstrim seronok pun juga akan menyebabkan awak tak boleh kontrol diri awak. Sebab tu jalan agama yang pertengahan, dia tak boleh ekstrim. Bila dia terlalu ekstrim, semua jin. Tupai lompat dalam hutan pun jin dah, dia kata. Umpamanya. Itu pun akan menyebabkan dia akan dikontrol oleh yang lain. Sebab tu agama dia minta kita rasional, dia minta supaya dalam masa yang sama dia suruh kita akui terwujudan benda-benda itu. Boleh tak jin kadang-kadang kita pijak dia menyakitkan kita tadi? Boleh lah. Boleh berlaku. Boleh tak ada orang yang, saya baca satu orang tokoh terkenal nama dia Abu Bakar Al-Jazairi, dia menulis dalam sebuah buku dia tentang hal ini. Dia kata tentang kakak dia. Saudara dia ni yang mungkin dia main buaian, dia terjatuh di atas jin. Sehingga menyebabkan pada satu waktu, dalam satu hari tu akan ada waktu yang jin tu akan datang dan mengrasuk dia. Family dia try. Bila rasuk dia tu, dia jadi seperti kambing yang disembelih. Maksudnya dia mengelupo. Dan salah satu, tak ada dalam hadis, tapi salah satu simptom orang kena jin ini, saya ni belajar juga bab ni. Lama juga lah, berguru banyak lah juga. Tapi saya malas nak cerita benda ni, saya kira panggil saya bomo. Saya tak mau. Benda-benda saya tak mau exaggerate benda-benda ni. Tapi saya kadang-kadang tengok ni, saya tahu. Pasal saya belajar banyak juga dengan guru-guru Arab tentang bab ni. Belajar dan ikut mereka macam-macam tempat saya pergi. Okey. Dia salah satu simptom orang yang kena jin ni, dia akan biasanya dia datang pada waktu yang sama. Kalau maghrib besok pula mari. Kalau zuhur dia macam tu. Tak tahu, mungkin jin ni pancul juga dia masa pasal apa saya tak tahu, tapi dia suka datang mengikut waktunya yang tepat. Tapi biasalah, macam itulah. Dunia ni bukan kita saja ya. Kita ada macam-macam kehidupan yang lain yang kita nampak dan yang kita tidak nampak. Minat dengan tajuk. Dua dah tajuk di sini lah.